Assalamualaikum Diamond, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okay, so malam ni saya nak berkongsi dengan anda mengenai BOOM, demo distro dan juga uh, marketing plan. Jadi untuk malam ni saya present kepada seorang guru jiran lah. Jadi saya mulakan. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, semalam cikgu ada kelapangan untuk dengar saya punya sharing lah kan. Jadi kenapa saya nak share dengan cikgu, sebab cikgu dah guna barang. Jadi tak salah, maknanya saya nak share dengan cikgu, share satu peluang lah. Jadi sekurang-kurangnya cikgu tahu apa sebenarnya MOA ni kan. Jadi saya nak mulakan mengapa memilih MOA sebagai perniagaan anda. Jadi kenapa saya pilih MOA sebagai bisnes saya lah. Jadi saya nak cerita kat cikgu, MOA ni diasaskan oleh dua orang sahabat baik, iaitu Rich DeVos dan Jevin Endel lah. Mereka ni berasal daripada Adam Michigan, USA kan. Tamat dalam mereka dalam Perang Dunia Kedua, mereka terus mengejar impian untuk membuka perniagaan, iaitu pertama buka sekolah juruterbang, yang kedua membuka restoran, dan juga yang ketiga adalah sebagai pengedar Nutrilite. Jadi maka daripada situ tercetuslah MOA pada tahun 1959. Kan? Bermakna MOA ini cikgu dah lama. Sebabnya daripada tahun 1959 sehingga sekarang. Bermakna kalau kita kira dah 64 tahun di dunia. Dah cukup lama dah. Kan? Jadi seterusnya saya nak bagi tahu dekat cikgu, MOA ni bermula di mana? Kalau cikgu tengok dekat sini, mesti cikgu terkejut. Kan? Bermula di stesen petrol yang tak digunakan. Kan? Tapi yang terbaru, bila cikgu tengok yang sekarang ni, berkeluasan sepanjang 7 batu. Kan? Bermakna daripada 7 batu daripada hujung ke hujung. Bermakna semua adalah kilang-kilang daripada MOA. Kan? Jadi kalau kita tengok, cikgu tengok dekat situ ada tasik. Nampak tak cikgu ada tasik? Tasik yang bersih, yang biru, cantik kan. Sedangkan berhampiran dengan kilang. Tetapi tidak pada syarikat MOA lah. Dia sangat menjaga kebersihan alam sekitar. Agak-agak lah cikgu kalau dekat Malaysia kan, agak-agak kilang berdekatan dengan sungai. Apa akan jadi pada kita punya sungai kan? Dah tentu tercemar. Jangan katakan dekat kilang, jauh daripada kilang pun orang buang sisa-sisa toksik, bahan-bahan ke dalam sungai. Kan? Jadi seterusnya MOA di Malaysia kan cikgu, cikgu pun dah tahu dah, ditubuhkan pada tahun 1976. Bermakna di Malaysia dah 47 tahun. MOA Malaysia adalah jualan langsung. Jualan langsung, peneraju industri jualan langsung yang pertama di Malaysia. Dan kan, masuk bursa saham pada tahun 1996. Kan? Jadi pada tahun 1996 tu disenaraikan di bursa saham Kuala Lumpur. Kan? Di bursa saham Malaysia. Bermakna syarikat yang macam mana perlu kita pilih kan? Kita tengok pada latar belakang syarikat. Dah lama, 47 tahun, syarikat jualan langsung yang pertama di Malaysia. Lepas tu dia masuk senarai bursa saham Malaysia pada tahun 1996. Jadi latar belakang dia tu amat cerah. Bermakna kalau kita join pun memang sangat-sangat super lah. Kan? Kita nak cari bisnes ni, cari yang ada jangka masa yang panjang. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan pada cikgu
ibu pejabat. Ibu pejabat syarikat Amway ini ada di HQ Petaling Jaya. Pembinaan dia masa dulu menelan perbelanjaan 100 juta ringgit tanpa loan daripada mana bank dan berkeluasan 200,500 kaki persegi. Sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Nanti ada masa saya akan bawa cikgu jalan-jalan tengok pavilions tu lah, di barat macam mall lah. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan pada cikgu iaitu laporan mingguan Bursa Saham kan pada tahun 2006. Jadi kalau kita tengok ada lambang Alias tu kan, Amway ini adalah patut syarikat. Satu lagi saya nak tunjukkan bukti kan hukumnya syarikat ni. Pada tahun 2018 Amway tersenarai ranking dalam top 10 senarai bursa saham yang paling aktif pada tahun 2018. Jadi saya nak share dengan cikgu lagi pemilihan syarikat, pemilihan bisnes yang macam mana yang perlu kita cari kan. Jadi perlu melihat kepada barang dia, pada syarikat dia dan pada sistem dia. Untuk barang kita tengok yang macam mana, pasaran dia besar, kegunaan harian dan beraneka jenis barang. Bermakna barang daripada dulu hingga sekarang masih ada dan beraneka jenis. Kan ada 800 produk yang dikeluarkan oleh syarikat Amway. Maknanya keperluan dan kehendak kita tu ada dalam bisnes Amway. Jadi seterusnya kita tengok kepada syarikat. Syarikat yang macam mana yang perlu kita kaji, yang perlu kita lihat. Syarikat yang kuat, yang tahan lama dan berintegriti. Yang itulah yang kita nak ikut, yang kita nak buat bisnes. Jadi seterusnya kita tengok kepada sistem dia. Sistem yang macam mana? Sistem yang adil. Kan? Salah satu contoh, saya upline, cikgu tu dah online. Cikgu ni, sebab dalam Amway dia tak perlu sijil, dia tak perlu pandai. Yang dia nakkan, kita fokus, rajin, buat sampai capai matlamat kita. Jadi kalau cikgu rajin, cikgu boleh potong pin saya, cikgu boleh potong bonus saya. Itulah Amway. Kan? Jadi seterusnya tahan ujian masa. Bermakna marketing plan dia tu daripada dulu hingga sekarang tak berubah, masih digunakan. Kan? Dan sekarang ni diperkenalkan lagi satu sistem iaitu Core Plus. Kan? Bermakna Amway ni ramai anak-anak muda generasi Y yang buat bisnes Amway apabila melihat kepada keberkesanan dia, memberi bonus yang sangat banyak kepada ABO dia lah. Amway ni kalau cikgu nak tahu, dia bukanlah sistem piramid ataupun skim cepat dia. Jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu, inilah 30 shareholder Amway. Jadi salah satu dia kita tengok kat sini Amanah Saham Trust Berhad, Amanah Saham Gemilang. Kan ada lembaga tabung haji. Sekiranya cikgu dah mencarung dalam tabung haji, bermakna cikgu tu dah Amway, cuma tak register ahli sahaja. Okay, seterusnya kita tengok pada fatwa Kerajaan Brunei. Kenapa Kerajaan Brunei kan? Sebab dia telah mengeluarkan fatwa menyatakan sistem perniagaan Amway yang dipahami tidak bercanggah dengan syarak. Nampak tak cikgu? Kan? Bermakna kenapa Kerajaan Brunei kan? Sebabnya Kerajaan Brunei sangat mementingkan keagamaan. Satu lagi saya nak tunjukkan dan buktikan kepada cikgu, jualan Amway antara tahun-tahun pada dulu kan Malaysia pernah mengalami kegawatan ekonomi. Jadi syarikat telah mengambil pendekatan buat graf iaitu daripada tahun 2000 sehingga tahun 2015. Antara tahun-tahun tersebut Malaysia pernah mengalami kegawatan ekonomi. Antara tahun dia adalah 2003, 2007, 2013 dan 2010 dan 2013. Tapi kalau cikgu tengok graf jualan, meningkat ke menurun?
meningkat kan. Okay, ini adalah sokongan perkhidmatan shop-shop yang ada yang berada di Malaysia termasuk Sabah Sarawak lah. Jadi contoh kalau cikgu ke mana-mana aja kan buat tugas, cikgu still masih boleh menjalankan perniagaan MOE selain daripada online. Seterusnya rekod pencapaian syarikat MOE kepada kerajaan Malaysia. Bermakna kerajaan Malaysia ni memberi kepercayaan kepada MOE untuk renew lesen dia 10 tahun sekali. Nampak tak cikgu? Biasanya syarikat dia bagi 5 tahun je. Tapi pada syarikat MOE ni 10 tahun. Bermakna kan apa pandangan kita pada syarikat ni? Bermakna syarikat ni memang sangat kuat, sangat kukuh, sangat versatile lah untuk zaman sekarang ni kan kita boleh jalankan bisnes MOE. Jadi saya nak tunjuk kepada cikgu lagi untuk slide seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan. Sebabnya cikgu makan suplemen kan. Biasa ambil jadi inilah suplemen yang daripada Nutrilite itu dia ada saintis. Dia ada 900 saintis, ada jurutera, ada juruteknik kan. Bermakna dia ada mempunyai jaminan kualiti yang tinggi lah. Bermakna tidak mudah dia mengeluarkan satu-satu suplemen tu tanpa ujian, tanpa dia punya sesuatu yang bukan mudah. Mereka nak mengeluarkan suplemen mereka lah. Kan? Sebabnya setahun syarikat Nutrilite ni, MOE ni membuat ujian 500,000 ujian setiap tahun. Jadi pattern dia tu, suplemen-suplemen dia, syarikat lain tak boleh tiru. Kan? Dia tak sama dengan kalau kita tengok vitamin-vitamin lain lah yang dikeluarkan oleh mana-mana syarikat pengeluar. Jadi pattern dia tak mudah tiru lah. Kalau ada yang tiru, MOE akan saman lah. Jadi saya nak bercerita mengenai Nutrilite. Kenapa Nutrilite? Dia adalah jenama vitamin nombor 1 jualan dari segi jualannya di dunia. Sebab apa? Nutrilite ni adalah vitamin dan mineral yang menanam, yang memproses kan tumbuhan di atas ladang yang disahkan organik. Kan? Nutrilite juga ni disahkan halal. Disahkan halal oleh Infanka. Infanka tu apa? Adalah badan yang telah diiktiraf oleh JAKIM lah. Maknanya kita tak perlu was-was ambil suplemen dia. Biasa orang tanya halal ke suplemen ni? Sebab kalau cikgu tengok dekat botol suplemen tu ada lambang bulan sabit. Itu menandakan lambang JAKIM lah. Jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu kenapa saya sangat berminat untuk buat bisnes MOE, sebab saya tertarik dengan pendapatan warisan dia, security income lah. Jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu ini adalah Diamond Direct Distributor Chan Poyo. Dia telah meninggal dunia pada Mei 1993. Ini adalah payslip dia. Cuba cikgu tengok. Bukan setakat orang yang bekerja sahaja ada payslip, dalam MLM, MOE pun ada payslip. Kalau kita tengok Mei dia ada meninggal. Tapi kalau cikgu tengok Jun sehingga Disember tu, pendapatan dia bergerak, pendapatan dia hidup, kan? Sedangkan owner dia tu dah meninggal dunia, kan? Kan? Jadi seterusnya kita tengok pada tahun kedua dia berada di dalam kubur, pendapatan dia mencecah 200,000. Memang sangat-sangat. Inilah perniagaan yang boleh menjamin masa depan keluarga cucu cicit kita lah cikgu. Jadi pendapatan dia ni ini adalah dia punya jirat dia lah, kubur dia. Kalau didarab dengan 25 tahun, pendapatan dia mencecah 6,250,000
ribu. Jadi ke mana pendapatan dia ni kan? Ke mana? Dia salurkan kepada MOA bagi kepada abang dan adik dia. Walaupun abang dan adik ni tidak menjalankan perniagaan MOA. Itulah uniknya perniagaan MOA. Jadi yang ini saya nak tunjukkan mentor kami di Rumpun Mesra, iaitu ayahanda founders Double Diamond, ayahanda Haji Abdullah dan isteri beliau Bonda Hajah Mariam. Dia adalah seorang guru. Jadi ini adalah kehidupan selama 30 tahun menjalankan bisnes MOA. Jadi inilah hasil selama mereka bertungkus lumus membina kumpulan, network yang mereka semakin membesar, tim mereka semakin membesar. Apa yang mereka dapat, yang MOA berikan adalah lifestyle mereka, kan, dah bergelar jutawan, boleh katakan setiap tahun beli kereta, kan, ada Jaguar, ada Velofier, ada Mars, kan, ada rumah banglo yang telah di-upgrade setinggi 6 tingkat, kan, yang berada di Bukit Jambul lah. Jadi itu adalah serba sedikit cikgu latar belakang syarikat MOA, kan. Jadi apa barang-barang syarikat MOA ni, kan. Jadi saya nak tunjuk salah satu barang MOA, iaitu cikgu pernah tengok tak ni? Ni adalah distrop pencuci pinggan mangkuk. Pencuci pinggan mangkuk ni dia memang super lah. Sebab apa saya kata super? Dia boleh selain mencuci pinggan mangkuk, dia ada kegunaan yang lain yang cikgu tak tahu. Jadi dia adalah pekatan yang 1 liter yang kita boleh dilute dalam ni lah. Ini adalah pekatan sebab MOA ni dia menjual pekatan, dia bukan jual cecair. Kan, kalau dekat luar tu jual cecair, bila kita letak air lagi cair, lagi tak ada buih. Tapi dengan distrop kita ni, kan, kita masukkan dalam ni, ada untuk dilution dia lah. Dilute dalam ni, kita isi air dan ada sukatan untuk kita letak pencuci pinggan lah. Kan, jadi untuk harga dia mesti cikgu terkejut. Harga dia RM33 cikgu. Tetapi kita boleh guna selama 6 hingga ke 8 bulan penggunaan. Sangat-sangat lama. Jadi di situ ada penjimatan, bermakna kalau cikgu guna, kan, RM33 ni bahagi dengan 6 bulan, cikgu membelanjakan sebulan RM5.50 sahaja. Apakah kandungan dia? Kan, kandungan dia selamat dan organik, kan. Sebabnya dia ada Safer Choice dan BioChoice, selamat pada tanaman, tumbuhan, dan selamat pada kulit dan tidak merengsakanlah. Kalau ada kulit enzima, digalakkan pakai, memang dia menjaga kulit, kan. Sebabnya adalah dia adalah kandungan dia adalah aloe vera. Aloe vera tu untuk apa? Untuk melembabkan tangan, kan. Lemon adalah untuk menyingkirkan minyak, dan minyak kelapa tu adalah organik. Jadi kegunaan dia apa dia? Pertama, selain mencuci pinggan mangkuk, kegunaan dia adalah untuk mencuci buah-buahan. Cuci buah-buahan seperti anggur, kan, yang ada lilin-lilin tu boleh menyingkirkan bahan-bahan kimia yang ada pada bahan toksik kepada kita punya buah-buahan lah. Yang kedua, boleh mencuci sayur-sayuran seperti kailan, brokoli yang ada lilin-lilin tu boleh disingkirkan menggunakan kita punya pencuci pinggan mangkuk. Seterusnya boleh mencuci botol susu anak, kan. Tak perlulah kita nak beli satu lagi pencuci untuk botol susu anak. Pada masa saya dulu, satu botol pun RM27. Jadi sekarang ni harga pun kita tak tahu. Tapi kalau kita gunakan distrop ni sangat jimat. Satu, bermakna all in one di dapur kita lah. Seterusnya boleh sebagai baja. Dan yang keempat adalah boleh mencuci ikan, sayur, ayam,
kan, menghilangkan bau pada kita punya makanan lah. Dan juga dia boleh bagaikan dijadikan sebagai baja lah. Banyak tak kegunaan dia, cikgu, selain pada mencuci pinggan mangkuk. Jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu satu demo, kan. Tadi saya ada cakap kita punya distrop ni adalah sangat organik, tahan lama, kan, dan menjimatkan. Jadi dekat sini saya sediakan distrop. Kita sediakan besen lah, dan span, dan kita sediakan air. Kita masukkan dalam ni. Saya cuma tonggengkan macam ni sahaja sebab saya nak ambil dekat penutup sahaja, cikgu. Saya tak guna banyak. Cikgu nampak tak ni? Kalau banyak ni, kan, banyak ni, berapa biji pinggan yang dah menitik dah? Berapa biji pinggan yang saya boleh basuh? 3 biji, 5 biji, cikgu. Okey. Okey, saya cuma ambil secalik je untuk buktikan. Cikgu cakap 3 biji pinggan, kan? Ni pun dah keluar buih. Jadi ini saya nak tunjukkan pada cikgu. Saya tunjukkan sekejap. Nampak tak, cikgu, buih dah? Perahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu nampak tak? Dengan saya cuma ambil satu penutup, kan, secalit saja, kita dapat buih sabun yang banyak. Tadi saya cakap bermakna di situ ada penjimatan pada kita punya distrop kalau kita gunakan, bermakna menjimatkan perbelanjaan bulanan kita lah, salah satu dia. Seterusnya, tadi saya ada cakap pasal dia organik dan selamat. Macam ni, cikgu. Kan? Kenapa makan? Saya bukan nak tunjukkan selamat. Saya bukan nak tunjukkan sabun ni perlu dimakan. Sabun ni bukan untuk kita makan. Cuma membuktikan sabun kita ni adalah selamat dan organik. Bermakna tidak memudaratkan kepada kesihatan kita lah. Jadi nampak tak buih dia, cikgu? Kan, cikgu tak perlu bilas. Cuma buat macam ni sahaja pada tangan, kan? Nampak tak? Kalau cikgu tengah basuh pinggan, kan, telefon berbunyi, cikgu serta-merta boleh angkat, ataupun orang tekan loceng rumah, cikgu boleh terus buka pintu sebab dia tak melekit. Nampak tak, cikgu? Jadi dekat situlah saya tunjukkan kita punya distrop ni all in one di rumah lah. Bukan sekadar pencuci pinggan mangkuk. Jadi saya nak tanya cikgu, wajib ke, selamat ke distrop kita ni berada di rumah? Selamat, kan? Kalau selamat, kalau kata jimat, cikgu grab lah satu. Kan? Okey, seterusnya, tadi cikgu saya dah tunjuk cikgu latar belakang syarikat. Tadi yang kedua demo, kan? Macam mana kita nak buat jualan? Jadi saya nak tunjuk pada cikgu, kita nak buat jualan, kan? Jadi dekat sini saya nak tunjuk saya ambil satu keping kertas. Okey. Ni, cikgu. Kan? Yang ni. Dalam perniagaan Amway, cikgu kena memahami konsep 5M. Contohlah cikgu dah tertarik dah buat bisnes, kan? Dah contohlah, kan? Salah satu contoh, bila kita buat bisnes, kita kena memahami
memahami konsep 5M. Pertama, kita kena guna barang. Kan? Macam juga brand-brand lain lah. Sebagai dealer, sebagai stokis, dia kena guna barang dulu. Nanti kalau ada customer tanya, macam mana cara guna, apa kelebihan dia, jadi kita boleh share. Kita dah tahu sebab kita ada pengalaman. Yang kedua, M yang kedua, kita menjual. Kan? Bila ada kita tunjuk demo macam tadi, dia pun berkenan nak beli. Kan? Cara dia, kan? Kita perlu bagi tahu. Cik nak beli dengan harga customer ke atau harga ahli? Kan? Kita bagi harga customer, harga dia macam ni. Harga ABO, harga dia macam ni untuk ahli. Kan? Jadi, kalau dia berminat, kita tajalah. Bermakna M kedua tu kita menaja. Seterusnya M ketiga adalah kita menjual. Yang kedua adalah menjual dan yang ketiga kita menaja. Kan? Bila dia dah suka, kita tajalah dia. Kan? Sebab dah lepas tu M ketiga menaja, seterusnya kita memberi hikmat. Jadi kita demo lah. Bila dia dah beli, kita perlu tunjukkan demo. Macam mana untuk apa selain basuh pinggan, kegunaan untuk apa, kan? Macam mana cara guna dia, guna span ke, guna kain ke, kan? Supaya kita punya ahli atau prospek akan repeat sales semula. Jadi itulah tips kita sebagai MOA business owner lah. Dan seterusnya kita kena ada pengetahuan, kita kena ada ilmu dalam buat bisnes lah. Kan? Maknanya info produk, kan? Kita kena ada pengetahuan mengenai bisnes MOA lah. Seminar kita kena join, meeting kena join supaya kita tahu, supaya kita faham bisnes MOA ni yang macam mana, kan? Jadi seterusnya dalam bisnes MOA ni, cikgu, dia ada MOA ni ada 14 pendapatan. Jadi cuma malam ni saya nak share pada cikgu 5 sahajalah. Okey, yang pertama apa yang cikgu akan dapat? Cikgu akan dapat untung runcit. Untung runcit iaitu 25% hingga 35% lah. Tapi kita ambil average 30% sahaja. Okey, seterusnya apa yang kita akan dapat tadi, bonus yang pertama untung runcit, yang kedua kita akan dapat bonus pelaksanaan. Bonus pelaksanaan yang macam mana? Kan? MOA ni dia ada unlimited income, cikgu. Ibarat contoh, MOA bagi kita satu cek kosong, cuma kita nak berapa pada bulan tu. Contoh 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Kan? Bergantung kepada usaha kita buat jualan pada bulan tersebut. Kan? Jadi dia ada kiraan dia. Bermakna kalau kita capai 3%, kalau kita capai 250 poin, kita akan dapat 3%. 900 poin, kita akan capai 6%. 1,750 poin, kita akan capai 9%. 3,000 poin dapat 12%. 4,500 poin capai 15%. 7,500 poin akan capai 18%. 12,500 akan capai 21%. Jadi itulah bila kita capai pada setiap bulan, kita akan dapat MOA janji apa yang kita buatlah. Bermakna dia menepati janji dia. Jadi contohlah, seterusnya kita akan dapat bonus tahunan. Bonus tahunan iaitu 40K. Seterusnya melancung BBIP dan kita akan dapat pencen. Cikgu dapat pencen daripada kerajaan. Bila cikgu buat side income, kan, income lain, cikgu jayakan anak buah, kan, cikgu akan dapat pencen 3,000. 3,000 untuk first leg. First leg. Kan? Maknanya front leg cikgu lah. Itu baru seorang. Kalau 2, 3, 4, 5, cikgu cuma makan pencen sahaja. Okey, seterusnya macam mana kita nak buat kiraan? Jadi saya nak tunjuk pada cikgu.
Okey, yang pertama, okey, saya nak tunjukkan dulu sebentar. Okey, dalam penagihan MOA, kita ada 800 produk. 800 produk, iaitu apa yang kita dalam 800 produk ni, dia ada poin-poin dia lah. Home care ada poin-poin dia yang perlu point value dia tu PV yang kita tukar kepada ringgit. Bermakna satu poin bersamaan dengan RM3.10. Jadi saya mengambil salah satu Distrop lah sebagai salah satu contoh untuk buat anggaran jualan. Distrop ni kita anggarkan adalah 10 poin. 10 poin. Jadi satu hari kita cuma cari 20 poin sahaja. Maksudnya satu hari kita perlu cari 20 poin sahaja. Selama 1 bulan. Satu hari jual 2 botol. 1 botol 10 poin. Satu hari kita nak 20 poin. Bermakna Distrop ni kena jual 2 botol satu hari. Bermakna 1 pagi, 1 petang. Jadi kiraan dia saya nak tunjuk pada cikgu lah. Macam mana kita nak jana pendapatan dengan hanya menjual Distrop. Okey. Pertama, 20 poin kita darab dengan, tadi 20 poin tu, kita darab dengan 30 hari. Kita akan dapat 600 poin. 600 poin, kita darab dengan 30% untung buncit sama dengan 180 poin. 600 poin cikgu, kita darab dengan 3%. Kat mana dapat 3%? Sebab apa tahu cikgu, contohlah cikgu buat jualan 600 poin. Bila 600 poin, cikgu tengok dekat sini tak ada 600 poin, yang ada 900, 606%. Tapi yang terdekat adalah 250 poin, 3%. Jadi kita darablah dengan 3%, sama dengan 18 poin. Jadi kita akan dapat, kita tambah. Kan? Kita tambah sebab kita buat sendiri untuk bulan pertama. Jadi kita akan dapat 198. Yang ni kita tukar kepada ringgit. Bermakna 1 poin sama dengan RM3.10. Jadi kita darablah dengan RM3.10. Kita akan dapat RM RM613.80. Nampak tak cikgu? Kan? Dah boleh bayar bulanan Azia. Nampak tak? Kan? Contohlah. Okey, bulan kedua. Contoh bulan kedua. Bila cikgu nampak, ini cikgu buat seorang. Tapi dalam bisnes MOA, kita buat dengan kumpulan. Jadi, cikgu perlu cari 4 orang. Tak perlu cari ramai-ramai. Cari je 4 orang yang nak side income. Kan? Cari 4 orang sahaja, iaitu contohlah, saya tunjukkan pada cikgu. Okey. Yang ini adalah lek cikgu lah. Okey, ini adalah cikgu. Okey, cikgu buat 600. Macam bulan pertama tadi. 600. Okey. Cikgu pun jumpa A. A pun buat 600. B pun sama buat 600. C pun sama buat 600. D pun sama buat 600. Jadi kita penagihan MOA ni adalah kita network. Kita kira bersama kumpulan. Macam mana nak kira? 600 campur 600, 1200. Campur ni, kan? 1200, 1200 jadi 2400. Tambah dengan kita 3000 poin. Jadi kita dapatlah 3000 poin pada bulan kedua. 3000 poin, MOA janji kalau kita capai 3000 poin, dia akan bayar kita berapa cikgu? 12%. Sama dengan kita darab lah. Kita akan dapat 360 poin. 360 poin ni kita dengan kumpulan. Maknanya cikgu dengan kumpulan ni lah. Okey, jadi H, A, B, C, D ni kita tak boleh ambil.
kita kena tolak siap-siap. Jadi kita boleh tahu pendapatan kita tu ada berapa. Jadi bermakna tadi kalau kita darat dengan 3% dapat 18 poin. Jadi 18 poin darat dengan 4. Sebab kita ada 4 orang, bahagi siap-siap. Punya PB lah. Okay, akan dapat 72 poin. Yang ni kita tolak. Kita akan dapat 288 poin. Nampak tak cikgu? Yang ni kita punya dah. Okay, bulan sama kita pun buat 600. Kan? 600 PB. Kita darat dengan 30%. Kita akan dapat 180 poin. Yang ini kita tambah. Sebab kita buat dengan yang ini kita punya dah. Kita akan dapat 468 poin. Nampak tak cikgu? Kan? Jadi kita tukarlah kepada RM3.10. Jadi cikgu akan dapat RN RM1,450.80. Nampak tak cikgu? Kan? Okey. Kalau cikgu nak lagi pendapatan berganda, kan? Besarkan network, cikgu perlu share pada A, cikgu perlu share pada B, pada C dan D. A, B, C, C dan D nak tak pendapatan RM1,450.80 ni satu bulan, satu hari jual 2 botol, kongsi pada 4 orang yang nak buat bisnes akan dapat macam ni. Bila sembang A, B, C dan D ni, kan? Korang pun naklah buat macam cikgu. Jadi, A ni perlu cari 4 orang. Macam kita dah cikgu. 4 orang akan buat 600. Kan? B pun sama 600. D pun sama 600. C pun sama 600. Dapat macam ni, kan? Kita buat kiraan jumlah lah. Bermakna A tadi akan dapat 3,000. Kan? Dia dengan kumpulan. B pun sama dapat 3,000. C dapat 3,000. D pun dapat 3,000. Jadi kita kira dengan kumpulan. Bermakna 12,600 poin. Kita tengok MOE nak bagi berapa dekat kita. Dia bagi kita 21%. Kita daratlah dengan 21% sama dengan 2,646 poin. Bermakna 360 poin darab dengan 4. Akan dapat 1,440 poin. Jadi yang ni kita tolak untuk anak-anak buah. Kita akan dapat 1,206 poin. Jadi kita tambah dengan personal sale kita lah cikgu. Sebab kita pun buat dengan anak-anak buah lah. Jadi jumlah dia 1,386 poin. Tukar kepada ringgit lah. Kita akan dapat 4,296. Okey. Jadi dekat situ serba sedikit saya ceritakan kepada cikgu pendapatan yang kita dapat dengan hanya menjual sabun distro kepada network kita. Buat sama-sama, dapat untung sama-sama dan kita berjaya bersama dalam kumpulan. Okey cikgu, itu saja yang saya share dengan cikgu lah. Semoga boleh membuka peluang pada cikgu lah.